Antara paparan menarik, hari ini penyokong bosku mahu Najib Muhyiddin kembali bersatu. Barisan Nasional beri bayangan calon pilihan raya kecil Parlimen Kemaman individu terkemuka. PKR teliti tindakan undang-undang pihak kaitkan parti dengan Liberal International. Ramai lobi ambil jawatan tertinggi dalam Parti Amanah. Angkatan Muda Keadilan bercadang menubuhkan unit khas bagi membantu memantau sebarang isu agama, raja dan kaum 3R dalam media sosial. Ketuanya Adam Adli Abdul Halim berkata ia adalah antara cadangan dikemukakan ketika konvensyen AMK dan akan diteliti bagi menentukan kaedah pelaksanaannya. Katanya kalau ada orang menggunakan media sosial untuk membuat tomahan serta dakwaan berkait isu perkauman, biarlah ada naratif balas dan ia antara perkara yang boleh dibuat unit itu. Seterusnya beliau berkata, AMK turut menyediakan latihan berkala kepada ahli baru memantapkan pemahaman berkaitan prinsip dan idealisme parti. Katanya ini supaya sesiapa yang masuk sebagai ahli PKR memahami dan tahu prinsip parti serta boleh menerangkan dengan lebih baik kepada masyarakat di luar sana. Setakat ini beliau memaklumkan AMK mempunyai 228,000 ahli di seluruh negara dengan didahului Selangor yang mempunyai 70,000 ahli, manakala Perak pula 14,000 ahli. Penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak atau dikenali sebagai Bosku meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lebaran baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Beliau menyuarakan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19. Katanya negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini berkabut. Saya yakin harga barang keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan juga perkhidmatan SSD naik 8%. Beliau berkata sudah 7 tahun penyokong Tegar Najib menanti saat tersebut dan akhirnya ia terlerai selepas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib. Dalam pada itu, Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batas, Batu Kes Selatan itu yakin UMNO akan kembali kukuh selain Najib berada semula di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan PN. Katanya kita tunggu pada pilihan raya umum akan datang tetapi momentum harus kita mainkan. Bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said memaklumkan dia tidak bertanding dalam pilihan raya kecil Kemaman Disember ini. Ahmad yang menjadi calon Barisan Nasional di kawasan parlimen itu pada PRU15 berkata dia sendiri yang mencadangkan agar namanya tidak dimasukkan dalam senarai calon. Katanya saya nak maklum bahawa Datuk Seri Ahmad Said telah mencadangkan untuk tidak bertanding di Parlimen Kemaman. Maknanya bukan saya jadi calon dan calon yang akan bertanding ialah antara nama-nama hebat dan terkemuka dalam UMNO. Ahmad berkata lagi dia telah berbincang mengenai perkara itu dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang kemudiannya memaklumkan perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya insya-Allah pada 13 November nanti, Presiden Parti akan umum calon akan bertanding di Kemaman. Saya dah bincang bersamanya Ahmad Zahid serta telah memaklumkan nama calon yang akan bertanding. Pada pilihan raya umum lalu, Ahmad tewas di tangan calon Perikatan Nasional Cik Alias Hamid dengan perbezaan 27,179 undi. Pilihan raya kecil Kemaman diadakan setelah PN memutuskan untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu yang membatalkan kemenangan Cik Alias. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijangka mengumumkan calon dari parti itu bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 13 November ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said memberi bayangan bahawa calon berkenaan adalah individu yang terkenal dan antara nama-nama terkemuka negara. Barisan Nasional dijangka meletakkan calon dari UMNO sebagai cubaan untuk merampas kerusi berkenaan daripada PAS walaupun tugas agak berat berikutan kekalahan majoriti besar calonnya pada PRU15. Ahmad juga mengesahkan beliau tidak akan bertanding pada pilihan raya kecil itu tetapi bakal melaksanakan tugas sebagai pengarah pilihan raya PN bagi PRK berkenaan. Pengumuman itu dibuat ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Jentera Pilihan Raya Kecil
bagi Dewan Undangan Negeri Cukai. Beliau yang juga bekas Menteri Besar berkata, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan calon yang akan dipilih. Katanya pengumuman akan dibuat Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kuala Lumpur dan meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi mengenai calon PRK berkenaan. Presiden juga telah memaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nama calon yang akan bertanding. Pada PRK itu, BN mensasarkan sebanyak 550 undi diperoleh dari setiap cawangan dan ia tidak mustahil untuk dicapai dengan bantuan jentera dari seluruh negara, termasuk MCA dan MIC. Katanya kita akan buat konsep anak angkat dan bapa angkat yang mana setiap bahagian akan jaga satu cawangan. Kita ada 109 cawangan. Untuk cawangan yang besar, mungkin dibantu oleh 2 cawangan. Ahmad berkata kemenangan pada PRK itu sangat penting kerana ia menentukan kerajaan perpaduan memperoleh kembali majoriti 2/3 kerusi dalam Dewan Rakyat. Katanya yang penting kita nak tambah 1 kerusi dan kembalikan 2/3 kerusi dalam kerajaan. Sebelum ini kita ada 148 kerusi, namun sekarang tinggal 147 selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar, keluar dari blok kerajaan. Jadi kemaman akan tentukan 148 kerusi. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Ahmad yang juga calon BN tewas pada calon PAS, Cik Alias Hamid dengan majoriti 27,179 undi. Cik Alias memperoleh sebanyak 65,714 undi dalam pertarungan 4 penjuru manakala Ahmad 38,535 undi. Calon Pakatan Harapan Hasuni Sudin 8,340 undi dan calon pejuang Rosi Abdul Ghani 506 undi. PRK Parlimen Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias pada 26 September lalu. BN pernah memenangi kerusi parlimen itu selama 3 penggal berturut-turut menerusi Datuk Seri Ahmad Sabri Cik sebelum tewas pada PRU 14. PKR akan meneliti tindakan undang-undang terhadap pihak yang berniat jahat mengaitkan parti itu dengan Liberal International. Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fazil berkata, parti itu tidak pernah menjadi ahli Liberal International dan pertubuhan berkenaan yang berpangkalan di London telah mengeluarkan nama serta logo PKR daripada laman sesawangnya. Katanya saya dah umumkan bahawa PKR bukan ahli dalam Liberal International dan saya telah berhubung dengan pihak Liberal International. Jadi saya akan minta kawan-kawan terutama peguam untuk mengambil kira tomahan dan fitnah jahat yang dibuat oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba mengaitkan PKR dengan Liberal International dengan niat yang jahat. Kita akan teliti sekiranya ada keperluan, kita akan ambil tindakan perundangan. Semak kata kini di laman sesawang organisasi itu mendapati nama dan logo PKR yang sebelum ini tersenarai bersama beberapa parti atau pertubuhan lain bagi negara-negara Asia sudah tiada. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, berdasarkan maklum balas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat lebih 200 kandungan berkaitan Liberal International yang cuba menyerang PKR serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi memang ada tingkah laku yang terselaras dan ini adalah serangan politik. Penting untuk saya jelaskan secara fakta bahawa PKR bukan ahli Liberal International. Jadi hentikanlah tomahan dan fitnah yang cuba dilimpar. Dia juga berkata kerajaan berpendirian bahawa pengendali rangkaian muda alih tidak mengenakan caj tambahan kepada pelanggan bagi perkhidmatan 5G. Katanya pendirian kerajaan adalah jangan kenakan caj tambahan. Kalau perlu saya akan arahkan pengendali rangkaian muda alih. Pengganti bagi jawatan Timbalan Presiden Parti Amanah Negara yang sebelum ini disandang oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan ditentukan semasa pemilihan parti itu bulan depan. Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar berkata, setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang pencalonan, terutamanya ahli parti itu yang menawarkan diri bertanding bagi jawatan berkenaan. Katanya mesyuarat agung parti baru sahaja bermula. Sistem pemilihan amanah agak berlainan kerana tidak bertanding untuk satu-satu jawatan. Sebaliknya kita bertanding untuk pemilihan seramai 27 orang calon di peringkat nasional. Kesemua calon yang dipilih itu akan bermesyuarat bagi menentukan individu yang layak untuk memegang jawatan presiden dan jawatan-jawatan lain. Media sebelum ini melaporkan Salahuddin yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup meninggal dunia di Hospital Sultan Nambahiyah, Alor-Star Kedah pada 23 Julai lalu. Salahuddin yang juga Ahli Parlimen pula dan Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram disahkan mengalami pendarahan otak sebelum menjalani rawatan di hospital berkenaan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini.
Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.